Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah dalam surah Al-Baqarah terakhir kita bincangkan ayat 238. 239 tak masuk lagi 238. Sebelum datang ayat berkenaan, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta, pelihara terhadap salat dan pelihara terhadap salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan bangkitlah, bangunlah kamu Allah Taala dalam keadaan senyap. Dan kita bincangkan itu dengan panjang lebar berkenaan dengan tajuk solat wusta itu apa, dan kita kata yang rajah ini dia adalah solat asar. Okey, begitu macam kita telah dalam asasnya semua kena jaga, cuma lebih diperingatkan pada waktu-waktu berkenaan macam subuh dan asar. Itu solat yang paling berat ke atas orang munafik. Ini datang hadis Nabi SAW. Baik, sambungan dia. Dan firman Allah lepas tu, waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin, bangunlah kamu, bangkitlah kamu kepada Allah qanitin, dalam keadaan diam, iaitu khusyuk, merendah diri dan juga tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang dimestikan, yang memastikan meninggalkan kata-kata dalam solat, kerana ia bertentangan dengan khusyuk atau tunduk tadi. Dengan tunduk atau khusyuk ataupun ni. Perkataan khusyuk itu sendiri sebenarnya maksudnya tunduk. Khasya'a kan tunduk sebenarnya. Tapi kalau maksud lain macam tekun kot, paling kena. Macam seorang yang main game kan tekun, suami panggil pun tak pandang. Yang benda ni elok ke? Dengar. Tak, tu sebab yang konsep berkenaan dengan tekun ni, dengan khusyuk ni, dia bukan maksud dia anda tidak dengar langsung apa sekeliling anda. Macam hilang dunia, tak ada, Allah je ada. Itu bohong. Sebab Nabi tak tunjuk macam tu. Bahkan yang Nabi SAW macam kisah, bahkan hadis yang kita baca nanti berkenaan kisah bila ada orang bercakap dalam Muhammad bin Hakam As-Sulami bercakap dalam semayang, dan kemudian lepas semayang Nabi dengar lah. Kalau tak tahu kan Nabi tak dengar pula. Orang ramai siap tegur dia dan sebagainya. Sampaikan kita kata benda tersebut maksud dia tunduk, khusyuk ni maksud tekun, berikan perhatian. Dia macam kita buat kereta lah, kena tekun kan. Kalau mula macam tengok kan itu cerita dia kan. Walau jalan kosong sekalipun kita masuk parit, tak langgar orang pun kita masuk parit kan. Bila tengok sini, saya tu pergi ke sana, mana kita nampak. So konsep dia, maksud dia bila kita dalam solat tadi, kita akan datang gangguan. Itu bukan keupayaan kita untuk menyekat. Kita buat effort. Contoh antara effort terbesar adalah sebelum solat, sebelum nak solat, pastikan diri anda jangan lalai. Kan, dengan sibuk tengok cerita Korea, kemudian lompat terus pergi solat. Sahih dan kepala ke dalam tu Allahu Akbar. Kau nampak apa sal hero tu tadi tak hilang? Itu masalah lah. Tak ada macam tu. Pasal dia sebab kenapa sebelum solat solat yang kita laksanakan, ada solat sunat. So solat sunat dulu. Solat sunat dahulu, kemudian baru solat fardu, supaya dapat state of mind kita dapat diperbetulkan balik. So kita tengah terlalai kan, tengah sibuk sekian, betul kita sekian, memang akan jadi masalah lah. Tengah geram-geram dengan orang, tadi parking tak dapat, itu datang masuk kan, dengan kadang kepala Allahu Akbar, aku jumpa kereta dia nanti, aku calahkan. Tak ada macam tu, masalah lah. Itu sebab kenapa state of mind, apa kita buat sebelum solat tadi memainkan peranan. Yalah, memang itu sebab kita sering kata kalau orang tu nak khusyuk solat, nak khusyuk solat 5 minit, tapi dia lalai 20 jam. Lalai 20 jam, 5 minit ingat Allah Ta'ala, tak ingat apa kecuali Allah. Mana boleh? Kan, tengah-tengah bengang-bengang dengan anak, lepas tu masak. Dah masak tadi, hilang tak? Tak hilang kan? Masih lagi dalam kepala dia, jaga kau lepas ni, aku tak ingin kau makan. Jadi kan, kau suka makan telur, aku tak boleh kau makan telur. Jadi macam itulah. Maksud dia, state of mind kita tak boleh nak mudah. Walaupun kita dah alih kerja, tapi tak boleh. Itu sebab kenapa macam orang yang nak ingat Allah Ta'ala sentiasa.
Tapi kalau sering, macam masuk rumah tak ingat, keluar naik kereta tak ingat, jalan masuk tandas tak ingat, kan nak makan tak ingat. Macam mana dalam solat tadi ingat Allah Ta'ala? Sebab kenapa kita diberikan bermacam-macam bentuk ibadat, berbentuk doa, dan juga bahkan ucapan berbentuk apa pujian kepada Allah Ta'ala untuk setiap occasion. So, untuk setiap benda. Nampak orang dapat nikmat, kan, orang dapat nikmat, bukan kata dengkinya aku kat engkau, bukan, kita kata Masya Allah, Tabarakallah, cakap macam tu. Kalau nampak kawan kita dapat benda baik, Barakallahu fi, handbag baru, Barakallahu fi, bukan beramnya aku kan untuk kau beli, bukan. Kan, kita contoh macam ada benda sekian, kita rasa sekian, kita kata Allahu Akbar. Kan, maka kita nampak benda tu macam lalit, kita kata Allah Maha Besar, Allah lebih besar. Dapat nikmat, Allahu Akbar, wallahil hamd. For every occasion, benda berkenaan ada lafaz untuk ingat kita pada Allah Ta'ala. Kan, bila kita, mana pujian pada Allah Ta'ala tu lebih, kan, lebih. Bila kita nampak orang tu buat kebaikan, kita jazakallah khairan. Kenapa tak ingatkan kita kepada Allah? And so on. Memang maksud dia benda tadi adalah benda-benda yang berkaitan dengan tajuk ingat pada Allah. Hatta bila kita sayang orang, kita jangan katakan dia I love you. Kita kata uhibbuka fillah. Aku sayang kau kerana Allah, kerana Allah. Mana ini yang Nabi SAW ajar. Bahkan Nabi kata barang siapa sayang saudara dia, ini bukan lelaki perempuan. Laki bini cerita lain. Ni pada orang yang lain kita suka kan. Aku suka engkau. Tak ada, dia kata apa? Nabi kata kalau siapa sayang pada saudara, cakap. Tapi cara cakap tadi bukan I love you je. Dia kata apa? I love you fillah, because of Allah. Dan orang tu pula jawab ahabbakallah fima ahabbtani fih. Allah Ta'ala sayang kau pada apa yang kau sayang aku kerananya. Itu nak betulkan balik. Mungkin ini bukan gay. Masalah orang Malaysia. Panjang sangat nak jawab. Aku pun. Alah. Kang kena kang. Ini masalah dia. Dia cakap panjang-panjang. Ada je pun lain panjang kan. Lawan nanti ada kali. Tak ada. Same. Tu semua nak ringkas. Tu anak nama panjang. Anak tu nama baik pun cantik. Khairul Bariyah lah, Syamsul Sabna, kan nama baik, elok, cantik kan. Nurul apa je bunyi. Syamsuddin bunyi. Apa pasal? Suka sangat ringkas. Orang Melayu kita suka ringkas kan. Satu dia malas ke? Dia tak serius. Orang Arab tak tukar. Dia akan sebut. Senang sebut tu masalah juga. Senang sebut tapi jarang panggil pun. Kan? Senang sebut tapi jarang panggil. Tak ada timbul tajuk. Sebenarnya orang Arab dia kata Abdul Rahman dia akan panggil. Tak ada panggil Man. Dia tengok kita Malaysia yang panggil Man. Man. Tak. Rahman tu Allah. Abdul Rahman full. Tak ada pernah singkat. So kenapa jangan bagi anak ke cucu nama panjang-panjang pelik-pelik. Last sekali tak larat nak sebut. Last sekali kan je nama dia. Ada kawan saya, ada jiran saya dulu. Nama dia sedap, Zulfadli Boy. Adik dia Zulhusni Choi. Betul. Dia main singkat, mudah lah. Tapi sebenarnya bila nama panjang sangat kan jenuh nak panggil. Hilang, tergeliat lidah. Nak panggil, budak tu lari kan. Nak panggil Zulfadli, dia hilang dah. Satu dalam 3 saat dah 50 meter lari daripada kita. Kan? Dia jadi paling ringkas lah. Sebenarnya mungkin nak senang panggil anak yang lari. Wallahualam. Tapi cerita dia gitu. Sebenarnya nama-nama kalimah-kalimah tadi yang kita seharian sebenarnya untuk mengingat kita pada Allah Ta'ala. Jadi bila orang tak nak solat khusyuk, dia kena jaga everything from the start harian dia. Bangun pagi macam mana, ingat Allah Ta'ala dulu. Bukan terkejun pergi tengok SMS. Apa SMS baru hari ni, apa berita baru, berapa harga saham hari ni, emas naik ke turun, ada tak sale. Kan dia tak alert sale, mana ada sale hari ni. Jangan alert dengan benda tersebut. Kan? Kita kata mulakan hari anda dengan Allah. Allah tu ada doa bangun tidur. Tak baca, sahih tak baca. Kan? Terjun keluar je dah terlewat. Jadi maksud dia kena ingat Allah Ta'ala sentiasa. Barulah dalam solat tadi 5 minit akan boleh. Kalau dia kata lalai sepanjang hari, datang mana ni ingat Allah Ta'ala? Bila kita ingat, contoh macam kita nak marah, kita ingat Nabi ajar kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita akan mengajar kita ingat Allah Ta'ala balik. Sabarkan diri kita, ingatkan ganjaran akhirat. Kita kena musibah. Dia ajar kita sebut Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran padaku untukku bagi musibahku ini dan gantikan aku lebih baik ini. Kan balik pada Allah Ta'ala balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sebagainya. Semua kalimah-kalimah tadi harian adalah zikir atau sebutan atau doa yang bolehkan orang tu akan berada dalam state ingat Allah Ta'ala sentiasa. Dia solat,
Dia kan ingat Allah Ta'ala je. Dia boleh nak betulkan. Mana kalau setakat kecil-kecil lari, steering terkalih sikit tu, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata dia memanjang lalai 5 minit ingat Allah Ta'ala payah. Itu confirm konsep asal lah khusyuk tu. Dan bukan maksud khusyuk tadi macam kita kata dia tak sedar langsung. Kita sebut tak sedar langsung. Pasal ini kita baca lepas ni. Jadi kata apa? Dia kata kerana dia dalam tajuk solat ini memastikan kita meninggalkan berkata-kata. Kerana berkata-kata ni antara benda paling lalai. Contoh saya cakap ke depan, lepas tu ada kat belakang sembang. Apa perasaan saya? Saya kata, orang lain mungkin diam je. Ada macam Dr. Isom, dia jegilkan mata. Saya tak. Kak, apa hal tu? Saya kata macam tu. Malu minta maaf lah kan. Kamu suruh cakap dengan aku. Orang lain mungkin diam. Okay. Cerita dia maksud dia, attention yang diberikan kepada seorang tu kan. Macam mak bapak, anak dia tengah cakap dengan anak, betul anak dia pandang tempat lain. Apa perasaan? Okay. Kita sekarang dengan Allah Ta'ala, kita buat benda yang sama. Bercakap tu antara paling besar. Duk diam tu mungkin dengar. Kalau bercakap dengan orang lain, confirm dia tak bagi perhatian pada kita. Confirm tak ada. Jadi memastikan meninggalkan kata-kata. Dan ia bertentangan. Solat ni, kedudukan diam, senyap, tunduk ni bertentangan dengan keadaan solat itu. Ini keadaan macam tu bercakap tadi ada bertentangan. Tak boleh kita gini. Pasal solat itu mestilah diam, tenang dan juga tunduk. Pasal kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini, apabila Nabi SAW enggan untuk menjawab kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dia bagi salam. Nabi solat, dia bagi salam pada baginda. Dan Nabi tengah solat. Okey? Lepas tu bila lepas solat tu Nabi kata pada dia, pada Ibn Mas'ud, inna fis salati la syughla. Ini dalam solat ni ada apa kesibukan. You have your own business dalam solat tadi. Your own worry. Tak betul tunggu nak alih pada orang lain. Pasal kesibukan dengan solat itu lebih besar. Dengar itu dengar. Kalau takkan Nabi SAW cakap dengan dia, apa kau buat tadi? Tak ada. Nabi tahu dia buat apa. Dia bagi salam, Nabi tak jawab. Dan ini masalah bagi salam tapi tak jawab ni, pasal memang ada kedudukan sebelum daripada tempoh tertentu. Solat boleh bercakap. Dalam solat tadi boleh bercakap Allahu Akbar. Nabi tengah duduk depan. Kau balik datang mana? Aku datang dari sekian. Oh ya ke? Dia sembang asalnya. Tapi bila sampai peringkat Allah Taala turunkan wa qumu lillahi qanitin, maka mereka semua senyap. Ini kita baca hadis-hadis rentetan kisah dia. Jadi dia kata apa? Nabi minta uzur kepadanya kepada Abu Mas'ud bila dia bagi salam pada Nabi ketika Nabi solat. Nabi kata inna fis salati la syughla. Sebenarnya dalam solat ni ada kesibukan. Dan dalam Sahih Muslim bahawa baginda sallallahu berkata pada Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika dia berkata-kata dalam solat. Ini kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami, kisah yang paling masyhur. Dan hadis ini dijadikan sebagai rujukan kepada tak boleh bercakap dalam sembahyang dan apa saja perbuatan, makan. Kan, saya ngantuk lah kalau sekiranya saya tak makan chewing gum. Boleh tak saya kunyah chewing gum sambil solat? Allahu Akbar. Gitu kan. Ni ada orang macam tu kan, dia kata, dengar sini. Okey. Dia ada kesibukan dalam solat. Jadi Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia pernah sekali seorang lelaki sebelah dia bersin. Orang tu bersin. Dia sembahyang dengan Rasulullah SAW. Kau ni bersin. Hasyum. Kawan tu kata, Alhamdulillah. Dia kata, Yarhamkallah. Orang lain jeling dia. Lepas tu dia kata, wasaklah ummah. Apa hal korang ni? Dia kata, jeling aku. Kan? Lepas tu orang ramai pun buat macam tu. So dia diam kan. Kerana subhanallah, Nabi kacau Nabi. Jadi dia buat macam tu kat dia. Dia kata, aku nampak orang suruh diam, aku pun diam. Tapi lepas tu dia kata, lepas solat tu berkenaan, dia kata, aku tak pernah lihat guru selembut Nabi, sebaik Nabi. Nabi tak marah aku, Nabi tak kata kenapa kau cakap. Maka Nabi kata, inna hadhihi salah, ini solat ini, tidak boleh, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada dalamnya sesuatu pun dari kata-kata manusia. Innama hiya, ia hanyalah at-tasbih wat takbir wa zikrillah. Ia hanyalah tasbih, muji Allah Ta'ala, takbir mengagungkan Allah Ta'ala, dan juga zikrillah dengan mengingati Allah Subhanahu Ta'ala. Dan satu riwayat wa qiraah, dan juga bacaan Al-Quran. Jadi maksudnya dia tak boleh ada dalam kata-kata manusia. Dia ada satu yang letak kataan sebut belakang, satu lafaz lagi letak yang bahagian depan tu apa? Yang tak boleh ada kata-kata manusia tu bahagian akhir hadis berkenaan. Ini riwayat yang kita baca ni, Muslim ni lafaz dengan sebut bahawa ia tak boleh ada dalam kata-kata manusia. Ia hanyalah solat itu hanyalah takbir, tasbih dan juga qiraah, atau tasbih dan juga zikrullah. Dalam lafaz Muslim dan hadis lain dia kata inama huwa tasbih wa takbir. Dia hanya tasbih dan takbir saja. Mana pengagungan Allah Ta'ala, penyucian kepada Allah Ta'ala. Tidak ada benda lain. Hanya bertasbih kepada Allah Ta'ala dan memuji Allah Ta'ala. Bukannya untuk kita bersembang, berbual, apa lagi main game ke, handphone ke sebagainya. Tak boleh. Tapi bukan maksudnya terputus orang berkenaan daripada luar.
pada perbuatan dia tadi kan bercakap. Orang sekat. Dan kita kata benda ni. Dan dalam riwayat Imam Ahmad daripada Amr bin Syaibani, Amr Asy-Syaibani, daripada Zaid bin Arqam, beliau berkata, dahulunya seorang lelaki berkata-kata dengan temannya. Seorang lelaki itu akan berkata-kata dengan temannya pada zaman Nabi SAW. Pada satu keperluan. Kalau ada keperluan, dia akan bercakap dalam solat. Sehinggalah apabila turun ayat ini. Itu ayat surah Al-Baqarah ini 238 ni. Waqumu lillahi qanitin, dan bangunlah kamu kepada Allah Taala dalam keadaan tunduk, senyap, khusyuk. Fa umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam. Yang disebutkan hadis ni semua sekali oleh jemaah, maksudnya Bukhari apa yang lain kecuali Ibnu Majah. Kecuali Majah saja yang tak riwayatkan hadis ni. Yang lain semua riwayatkan hadis ini. Jadi maksud dia apa kita kata secara asasnya memang asal mereka bercakap, tapi lepas tu mereka disuruh diam. Ini arahan yang datang daripada Allah Taala. Dan sungguhnya telah dipersoalkan tentang hadis ini ke atas sebahagian para ulama jadi muskil. Jadi dibincangkan hadis ini oleh sebahagian para ulama, di mana telah sabit di mereka bahawa pengharaman berkata-kata dan solat dahulunya di Mekah sebelum hijrah ke Madinah dan setelah berhijrah ke bumi Habsyah. Maksudnya di Mekah lagi telah pun diarahkan supaya diam. Ini arahan ini kata mereka, kata sebahagian para ulama. Mana ditunjukkan oleh hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sahih dalam kitab sahih. Beliau berkata, kunna nusallimu ala Nabi sallallahu, kami dahulu memberi salam ke atas Nabi sallallahu qabla nuhajir ila Habsyah wa huwa fi shalah, ketika itu Nabi dan salat, fayuruddu alaina, dan baginda akan kembali jawab balik. Sebelum pindah Habsyah, kalau Nabi bagi kami jumpa Nabi, kami bagi salam, Nabi dengan salat, Nabi akan jawab. Falamma qadimna sallamtu alaihi, maka bila kami datang pulang balik, kami bersalam ke atas baginda. Dia kata falam yaruddu alaina, maka Nabi tak jawab balik kepada kami. Ini maka dia kata fa akhadhani ma qaruba wa ma ba'uda. Maka ialah maksud dia datang rasa dekat, rasa jauh. Maksud dia rasa dulu hari tu bagi salam, tak jawab. Apa rasa? Mesti ada rasa kan, dia ada perasaan. Jadi falamma sallama qala, bila Nabi dah bagi salam, qala, Nabi kata, inni lam aruddu alaika illa anni kuntu fis shalah. Dia kata, sungguhnya aku tidak menjawab kepada engkau, tidaklah aku jawab kepada engkau melainkan kerana aku berada dalam solat. Nabi jawab. Ini kisah dia ni di Mekah ni, bukan di Madinah. Yang berdasar pada hadis ni, pasal dia kata dia ketika pergi Habsyah boleh, balik daripada Habsyah tiba-tiba Nabi dah tak jawab dah solat. Wa inna Allah yuhdithu min amrihi ma yasha, dan Allah Ta'ala membaharukan pada urusan solat ini apa saja yang dia kendaki. Maksudnya kalau Allah Ta'ala letak mula-mula macam ni, kemudian Allah Ta'ala jadikan macam ni, atau jadi macam ni, itu hak dia. Dan kita tanya macam, hari tu boleh, hari tu tak boleh. Kan ayat orang kita kan. Orang kita cakap macam ni, hari tu ustaz kata macam ni, lepas tu tak macam ni, dia sibuk persoalkan. Hari tu kata boleh, dia nak juga boleh sebenarnya. Lepas tu dia sibuk, dia seronok dengan kata boleh, dia nak. Sebenarnya, jadi Nabi terangkan bahawa Allah Ta'ala dia nak adakan apa pada solat tadi, pada apa dia nak dia buat. Dia perbaharukan apa dia nak dia buat. Nak tukarkan bilangan rakaat. Kan asal solat tadi kan, sebelum daripada pindah dua kan. Kemudian jadikan bila pindah ke Mekah, dia jadikan solat Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Subuh kan 2. Jadi mungkin ada orang kata, hari tu kejap macam ni, kenapa tak kekal daripada awal? Itu Allah Ta'ala lebih tahu lah kenapa. Dia buat apa dia nak. Yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala buat apa dia nak. Dan tak ada siapa boleh menanyakan Allah Ta'ala apa dia buat. La yus'alu amma yaf'al, tak ada tanya Allah Ta'ala berkenaan apa dia buat. So ini kalau Nabi kata Allah Ta'ala adakan apa benda saja yang dia nak pada solat ni tadi. Dia buat apa dia nak. Macam kita kiblat, sekejap menghadap ke Baitul Maqdis, dia menghadap ke Mekah. Itu hak dia. Sebab bila orang-orang yang tak tahu berkata-kata, Allah Ta'ala jawab, saya qulu sufaha minan nas, akan berkata-kata orang-orang yang bodoh di kalangan manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apakah yang mengalihkan mereka daripada kiblat mereka dahulu berada padanya. Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan Muhammad, jawab balik pada mereka, milik Allah timur dan barat. Dia nak halirkan pada mana, itu hak dia. Kan itu milik dia. Timur dan barat tu bukan timur milik dia, barat milik berhala. Mana ada? Milik dia semua sekali. Jadi bila dia letakkan peraturan dan sebagainya, itu hak dia. Bahkan dalam macam Ibnu Katsir sebut, dia kata kalau dia kata dalam solat tu kita disuruh 10 kiblat. 1 ketika diri, 2 ketika rukuk, 3 ketika sekian. Kena buat. Putar macam jam, macam jarum jam kan.
Jenuh jemaah kita. Memang letih macam makcik kan. Macam-macam pocor-pocor pula kata kan. Kejap pusing sini, kejap pusing sini kan. Jenuh kita. Tapi pasal Allah Ta'ala maha, dia kalau dia nak buat, dia buat. Itu milik dia. Tak ada siapa boleh kata macam, apa hal lah buat macam ni. Tak ada siapa boleh tanya Allah Ta'ala macam tu. Jadi Nabi kata, dia kata wa inna Allah yuhdithu min amrihi ma yasha. Dan Allah Ta'ala mengadakan, membaharukan pada urusan solat ni apa saja yang dia nak. Pada perintah dia, apa saja dia nak, dia buat. Solat ke apa dia nak buat, dia buat. Dia nak perintahkan, dia nak tangguhkan, dia nak sekian ke, dia nak pendekkan ke, nak panjangkan ke, itu hak dia. Wa inna mimma ahdatha. Dan di antara benda yang baru saja Allah Ta'ala berikan perbarui daripada perintah, Allah tukallimu fis salah, bahawa janganlah kamu semua berkata-kata dalam solat. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah masuk Islam, termasuk dengan orang masuk Islam awal. Dan hijrah ke Habsyah. Jadi kemudian pulang daripadanya ke Madinah. Okey, bersama siapa-siapa yang datang bersama beliau. Maka kemudian berhijrah pula ke Madinah. Maka apa ayat ini, waqumul qanitin ni, ayat yang kita baca ni, waqumu lillahi qanitin. Ayat ini ayat Madaniyah. Tak ada khilaf. Dia dalam surah Al-Baqarah, yang mana surah yang turun di Madinah. Pasal surah yang pertama turun di Madinah adalah surah Al-Baqarah. Apa ayat turun selepas itu semuanya dalam surah Al-Baqarah yang turun di Madinah. So jadi macam ada kisah sekarang. Macam mana yang macam dalam yang hadis awal tadi dikatakan oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam juga adalah orang yang masuk Islam awal. Kan? Pasal bapa dia Al-Arqam bin Al-Arqam. Okey. Tapi dia kata bila turun ayat ini, dia kata maka disuruh supaya apa? Diam. Disuruh supaya diam. Okey. Ini yang dia bincangkan. Jadi dia kata, berkata sebahagian para ulama, dia kata yang dikehendaki dengan kata-kata Zaid bin Arqam dulu adalah dengan kata-kata dia, dahulu seorang lelaki tadi akan berkata-kata dengan saudaranya dalam keperluannya dan solat. Pemberitahuan dengan jenis kata-kata, mana bentuk kata-kata yang biasa disembangkan. Dan didalilkan dengan pengharaman perkara tersebut dengan ayat ini, dengan mengikut apa yang difahami daripada mereka. So dia macam ni, jenis kata-kata, maksud dia ada benda dibolehkan, ada yang tak bolehkan. Ada keperluan, cakap. Tak ada keperluan, terus cakap. Bukan sembang kosong lah, sembang yang ada benda. Tapi bila datang ayat ini, semua langsung tak boleh sembang dah. Semua langsung tak boleh sembang. Maksud dia tak boleh baca kata-kata, tapi kecuali ada kata-kata lain yang dibenarkan. Maksud dia macam Ibnu Mas'ud tadi, salam kan sunat. Salam kan, bagi salam sunat. Jadi solat tu lagi besar dia salam. Dia ada kadar. Contoh macam mak kita dengan panggil dengan solat sunat, mak kita lagi besar. Faham Kalau mak panggil tengah-tengah sembahyang sunat kan, sembahyang sunat khusyuk sangat, nyijir mata, mak panggil datang, tak serius, kena batalkan solat tu, keluar. Dia ada kadar, siapa besar, mana lagi besar. Faham tak? Tengah-tengah anda solat, contoh macam kita macam solat sunat, azan anda kena jawab. Tapi masalah sekarang, okey, solat sunat lagi besar. Hak bak jawab salam tadi tak sebesar solat sunat pula. Faham tak? Jadi dia ada bentuk-bentuk yang kadar. Maksud dia apa lagi besar. Jadi ikut pada Zaid bin Arqam, yang dibenarkan kata-kata ada keperluan. Okay? Asalnya maksud dia macam kisah Ibn Mas'ud tadi, maksud dia masih berjalan lagi lah. Masih berjalan lagi dengan tajuk masalah supaya kata-kata langsung kata-kata yang maksud dia Zaid bin Arqam, maksud dia lepas Nabi dah bagi arahan tadi kan, kata semayang ni kena diam, tapi mungkin ada lagi dibenarkan lagi. Pada kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami ni, kisah dia kat Madinah, yang dia kawan tu bersin hasyum, dia kata ya rahmkallah tu kat sana. Jadi pasal dia ada kata-kata yang mungkin ni jawab salam, jawab sekian, mungkin ada yang ketika awal tu masih lagi dong buat. Jadi lepas tu bila Zaid bin Arqam kata datang saja ayat waqumul qanitin semua sekali, tak ada langsung yang dibenarkan. Mereka kalau tidak, asalnya mungkin ada lagi ruang-ruang yang boleh. Sedangkan dari solat tadi yang kalau ikut kata-kata luar yang kita boleh ni hanyalah macam kalau imam tu salah dan sebagainya, subhanallah. Tak ada macam kita nampak kucing. Orang bersin kita jawab. Tak boleh. Kalau hakim tak boleh. Syughul kita, kesibukan kita ketika itu adalah apa? Berhadapan Allah Ta'ala. Anything berlaku tak boleh sekian. Kecuali kita kata macam kes tertentu yang Nabi izinkan. Contoh macam ular, kalau jengking datang kan, ni bunuh, boleh bergerak. Kemudian lain macam contoh macam apa, dokong baby dan sebagainya, boleh. Contoh lain macam masalah orang tak betul soft, tarik, boleh. Lain daripada itu tak dibenarkan. Mana ada benda dikecualikan, mana pergerakan dalam solat yang dibenarkan untuk dibuat. Yang contoh macam tadi lah, macam benda tadi kan soft tak betul, Nabi tarik.
Sahabat tengah semayang kan, seorang datang kanan, seorang datang kiri. Nabi tarik ini ke belakang, dia tarik ke belakang, dia ke depan. Rapatkan mereka dan Nabi ke depan. So maksudnya pergerakan tadi bukan 3 pergerakan. Mana 3 pergerakannya, bergerak-gerak tu. Kan, bergerak-gerak yang macam apa yang Nabi SAW semayang dengan apa? Ibnu Abbas. Kan dia reverse Nabi tarik. Dia reverse Nabi tarik. Satu riwayat Nabi undur. Maksudnya pergerakan macam tu tak punya masalah. Pergerakan yang dibenarkan dalam solat tidak membatalkan solat. Okey, kerana keperluan tadi. Jadi yang itu kita kata kekal berjalan ataupun contoh macam apa? Bahkan orang apa dalam qaul qadim Imam Syafi'i rahimahullah, orang tu kadang kata ada ke emergency ketika solat tu kan. Dia teringat periuk tak tutup, takut terbakar rumah. Dia boleh pergi tutup periuk, api periuk, kemudian sambung balik di mana dia berhenti. Qaul qadim. Qaul jadi Imam Syafi'i batalkan sembahyang. Okay, tapi dia kata kalau jadi qadim tadi, kalau dia kata orang tu dia pergi buat usaha tadilah. Anak mak adik jatuh dalam jamban. Okey. Contoh je lah kan. Itu emergency yang biasa lah. Nak kata emergency tiap hari main kerja dengan ular tak ada. Kan? Yang emergency yang macam dapur tak tutup. Ada saya ingat ada orang tu. Dia tengah sembahyang, lepas tu anak dia panggil, "Mak, api dapur berjala." Lepas tu, "Kejap." Dia terjawab dengan salah sembahyang tu. Dia tercakap, kalau tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia teruskan sembahyang dia. Benda tak ada masalah. Bagi Imam Syafi'i, pasal Imam Syafi'i berdalilkan kisah Nabi SAW semayang 4, semayang 2 je. Kemudian Nabi kan bersembang. Kami diam kan. Kemudian sahabat tu kata, "Ya Rasulullah, adakah semayang dipendekkan atau kau lupa?" Nabi kata, "Semayang dipendekkan, aku lupa." "Betul tak Zujair yang cakap apa?" Pada sahabat angguk je, Nabi terus bangun. Allahu Akbar. Tanpa bercakap, tuan-tuan sekalian, kita telah tersilap tadi. Mari kita, tak ada, Nabi tak cakap apa. Tak ada jadi macam apa pengurusi masjid yang cakap, "Tuan-tuan sekalian, kita telah berjaya." Tak ada. Nabi panggil, Nabi tak panggil pun. Nabi terus berdiri. Allahu Akbar. Para sahabat bangun. Allahu Akbar. Maksudnya dia tak tahu tadi semayang tak habis lagi. Faham tak? So maksudnya kalau orang tu tercakap tanpa sengaja, terlatah, maka tak mengapa. Teruskan semayang. Kalau kata dia memang kan dia sembang betul dengan orang tu, maka batal semayang dia. Kan kalau dia sedar, silap, tarik je balik kepala dia, teruskan semayang. Habiskan solat dia. Ustaz, kalau kita terberi salam pada 2 rakaat, kita naik balik je boleh? Ya, itulah yang kita cerita dalam hadis Nabi tadi. Dah bagi salam, bangun je sambung balik semayang. Dan kena apa, sujud 2 rakaat, 2 kali sebelum salam. Ada selepas salam pun boleh. Itu kan dua-dua boleh. Pasal dua datang dari Nabi SAW. Ada yang sebelum. Tapi ada para ulama dia tafsirkan. Dia kata kalau tambah rakaat, maka lepas salam. Kalau terlupa rakaat, sebelum salam. Dia kata. Jadi itulah, itu konsep yang kita kata. Ada yang kata sama aja buat mana satu. Asalkan sujud 2 kali tu dibuat. Okey. Jadi macam tadi kan, macam apa, the movement dalam solat tadi, ada benda yang dibenarkan. Tapi lafaz cuma untuk imam je kita sebut subhanallah. Lain tak ada. Tak ada lafaz lain. Tak ada lafaz untuk kita kata macam bila nampak orang bagi salam ke, "Aku semayang." Tengah semayang ni kan. Tak boleh. Ever. Isyarat mungkin. Contoh macam sekat orang dulu berhenti kan, isyarat. Macam halang orang langgar depan kita kan. Okey, boleh. Tapi kalau untuk bercakap, tak ada kalimah yang dibenarkan dalam solat. Selain kalau dia kata imam salah, kita sebut subhanallah. Lain tak ada. Ui, Allah, tak ada. Kejap saya ingat orang Arab, dia ni cerita. Orang tu semayang, lepas tu kucing datang. Dia letak makanan ke apa kat depan tu, lepas tu kucing datang. Kan? Bismillah kan? Dia nak halau kucing tu, kan? Tak boleh, batal semayang. Intentionally awak bunyi macam tu, bis untuk tu. Kalau baca Quran, lepas tu kucing tu lari, tu lain cerita. Kan? Ini baca dia kan? Nak halau kucing tu, tak boleh kan? Itu intentionally kita lafazkan untuk something kan? Macam anak kita dekat gitu kan, batal kan? Okay, kita intentionally. Kalau anak kita sergah, kita terlatah, "Oh pocok mak kau, akulah mak kau," dia kan? Tapi "Oh pocok mak kau," itu dia sendiri kan? Maksudnya dia tercakap tak apa, latah tak apa, sengaja cakap batal. Dan tak ada lafaz yang diberikan. Tapi pergerakan, movement ada. Movement tarik orang sekian, lokon anak, kalau dia kata anak menangis kan, kita kena semayang, lokong je lah. Kemudian tu sujud, letak. Kemudian sujud, kemudian nak bangun, angkat balik. Dia bukan benda ni luar daripada tabi'i sebenarnya. Cuma orang kita ni, orang Malaysia kita ni, dia kata bergerak lebih 3 pergerakan, maka batal semayang. Dia lupa hadis pengecualian. Memang kita kata bila cakap tak boleh cakap, maka perbuatan pun tak boleh.
Itu dia punya apa? Mafhum dia. Kalau cakap tak boleh. Kan Nabi kata tak boleh adanya dalamnya sesuatu pun dari kata-kata manusia. Maksud dia cakap tak boleh, perbuatan pun tak boleh. So dia masukkanlah ketawa, kan, ketawa, apa lagi, berdekam-dekam. Sampai ada orang kita ni terkak sangkut pun salah. Mana ada? Kalau nak baca buang kahak boleh. Apa sahaja tak boleh betulkan? Bukan kahak tu dalam, kahak tu nak keluarkan kahak. Nak keluar kahak khutui boleh. Apa sahaja pula nak betulkan kahak kita jangan sampai halang bacaan, tak boleh. Ruang mana? Itu bukan dia bercakap. Ada orang nak betul kahak. Mana ada? Bukan, maksud saya macam ni. Bila kahak tu dah ni, kita nak clear your, how do you clear your truth? Clearing your truth, kan, tekak tu bukan dinamakan bercakap. He's talking. Bukan. Memang ada kadang-kadang isyarat pakai macam tu. Kita isyarat. Tapi yang gini, tekak tu kahak gitu kat situ dah. Nak telan pun tak boleh. Nak lepaskan kahak dia supaya dia boleh bercakap, dia boleh membaca, kan. Dia kena macam tu. Itu dia, itu bukannya bercakap. Ada saya ingat dekat kawan saya cerita dekat Terengganu. Makcik ni punya belajar bukan fiqh Syafi'i. Fiqh Malaysia punya taat. Dia dalam langkah dah keluar. Langkah dah keluar masjid. Nak pergi masjid ni, langkah aja. Tiba-tiba dia dengar imam Bismillahirrahmanirrahim. Patah balik masuk rumah. Batal lah dia kata. Dia kata batal, 3 huruf dia kata. Itu bukannya, dia bukan bercakap, dia tekak sangkut. Tu saya kata, macam mana nak clearkan tekak? Siapa bijak dia betulkan tekak? Kalau tidak memang akhraj. Macam sekarang kan. Okay. Tekak kita dah datang kahak tadi. Memang kita kena kan, bukannya kita bagi isyarat. Isyarat kita tahu. Kan isyarat ataupun jiran kita datang kan. Pergerakan yang diberikan solat, betulkan saf pada. Lambai tangan. Kan? Dia kata Assalamualaikum. Tak boleh. Movement yang tak ada Nabi benarkan. So macam ni. Minum saya tak boleh lah. Betulkan tekak, bukan dikata bercakap. Memang ada dehem yang dikatakan isyarat. Nak kata orang dah tandas, nak buka pintu kan. dia kan nak bagi tahu dia dah tandas. Tekak sangkut lah sekejap. Ni cerita. Patut betul isyarat tak boleh tak? Tak boleh. Nabi gerak tangan ada. Macam ni, macam yang bila dalam kisah Ummu Salamah, yang bila Nabi SAW semayang lepas daripada asar. Kemudian Ummu Salamah tengok Nabi semayang lepas asar. Nabi Ummu Salamah hantar dia punya hamba. Kau tanya Rasulullah, dia tak bagi kita semayang lepas asar. Untuk para sahabat sungguh-sungguh nak solat banyak. Kan tak bagi solat lepas asar tu. Ni dia solat apa ni? Kita tanya. Dia kalau suruh diam, kau diamlah. Nabi tengah semayang tu, dia datang sebelah. Ya Rasulullah, kau halang kami dia semayang asar. Ni lepas semayang lepas asar. Ni kau semayang apa? Dia kata Nabi buat macam tu. Bagi syarat pada dia suruh diam. Dia duduk tunggu. Lepas semayang Nabi ceritakan. Nabi kata aku tadi datang kesibukan, ada tamu datang, rombongan datang. Maka aku tak sempat solat lepas Zuhur. Ini solat yang aku tertinggal tadi. Dan hadis ini jadikan alasan untuk siapa-siapa yang terlepas, okey, dengan alasan yang syar'i. Uzur yang syar'i. Tak sempat untuk buat benda-benda sunat, boleh diganti kepada waktu yang luar. Hatta setengah para ulama menyatakan macam puasa 10 hari dan Syawal 10 hari Syawal ke 6 hari Syawal? 6 hari dan Syawal boleh diganti pada bulan lain kalau ada uzur syar'i. Uzur syar'i, uzur yang syar'i yang dia tak sempat. Tak boleh, nak ni sekian tak boleh, nak ni sekian tak boleh. Maka dia boleh ganti kepada bulan yang lain. Macam Nabi SAW sendiri lah. Nabi tak dapat nak iktikaf dalam bulan Ramadan, Nabi ganti dalam bulan Syawal. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Boleh ke aku bagi kan? Gelap. Gelap pula. Memang benda ni Nabi ganti kan. Lihat hadis ini, hadis solat sunat lepas Zuhur tadi yang Nabi ganti, memberikan pengertian bahawa ibadat sunat luar waktu dengan sebab syar'i. Bukan sebab malas. Kenapa tak sempat? Kan? Kan? Tak ada. Itu tak ada. Kenapa tak semayang? Tengok cerita Korea. Tak ada. Kan? Kenapa semayang lepas asar ni? Tadi I sibuk lepas Zuhur. Tadi nak sambung cerita Korea. Episod ketiga. Tak dan. Jadi sekarang ni I kena semayang lah. Tak boleh. Kan? Tak boleh macam tu. Dia mesti benda uzur syar'i. Uzur yang alasan yang munasabah, yang diterima logik oleh syarak. Kesibukan anak menangis ke, nak diamkan dulu ke. Kan macam tu kan, anak menangis, dia tak sempat semayang, nak tidurkan anak. Then fine. Lepas tu kosong semayang lah. Mana boleh ditangguhkan. Ibadah sunat luar daripada waktunya.
Itu sampai peringkat dia tak ada perlu terkejar-kejar dan sebagainya. Kalau dia kata, tapi uzur syar'i, alasan yang syar'i, yang munasabah diterima oleh syarak, yang sah, yang legit, yang bukan kita reka-reka. Kalau kita reka, orang tak nak tahu. Tu je cerita dia. Belajar untuk ihsan. Belajar kita tahu apa, rasa orang Ta'ala perhatikan kita. Ni asyik ni je. Ni asal lari ke situ. Sekejap. Jauh ni pusing. Sekejap. Okey, kes cakap tadi. Kes cakap tadi Jadi dalam apa percakapan itu memang tak boleh langsung segala ni. Ni makan ke apa dan sebagainya, termasuk ketawa. Qahqaha tu ada, saya tengok ada orang terjemahkan apa? Berdehem. Qahqaha tu ketawa terbahak-bahak. Qahqaha tu ketawa terbahak-bahak, bukannya masuk berdehem. Tak ada pun dalam matan mazhab Syafi'i berkenaan tajuk benda tak boleh tu, tak ada masuk pun berdehem dalam tu. Tak ada masuk berdehem. Tapi orang kita ni, bila imam tu sangkut, kahak dah ada. Nak macam mana dia sesama ke tu? Kahak ada. Jadi dia buat sekian. Kalau buang kahak tu boleh, Nabi ajar. Mana orang tu Nabi tengok depan ada kesan kahak arah kiblat. Nabi ambil, Nabi dalam keadaan muka Nabi tak suka. Tapi Nabi bersihkan. Nabi kata bila seorang dengan kamu ni solat, maka janganlah dia meludah di hadapan dia, kerana Allah Ta'ala dia berada di hadapan dia. Kalau nak meludah juga, maka ludah sebelah kiri. Kan? Itu kan? Ini kita cerita berkenaan masjid yang tidak ada kapet. Kan? Dan anda semayang berseorangan dan sebagainya. Kalau dia berjemaah, ludah tepi, sepak dia orang, yang salahkan siapa? Kan? Okay. Ini masalah manusia ni. Kita cakap dia nak literally ustaz kata yang tu. Bahkan Nabi katakan tak boleh juga ni, Nabi ajar. Nabi ambil kain selempang ni, Nabi tunjukkan depan para sahabat macam tu. Kalau anda tak ada, lelaki mudahlah, kalau dia kata dia rasa tak ada ni, dia ludah, gulunglah, balikkan basuh lah, masalah dia. Bukan najis pun. Ialah memang geli, tapi bukan najis. Jangan main kahak, jangan main kat hidung. Aku masalah betul. Ni orang kita ni pelik kan. Dia kadang-kadang dalam kereta orang tak nampak kan. Yelah kat rumah buat kita tak tahu. Orang ni tak tahulah. Kalau depan korek tu main gitu. Saya minta maaf cakap, saya pernah tengok dalam kereta. Isi saya bawa kereta, saya tengok kan, ada orang tu kan, dia bawa kereta, lepas tu dia main. Saya kata isi, minta hidung. Saya kata pasal tengok orang. Mana tahu, tertengok saya kata. Kan? Dia ni kan, muka ayu, habis minta hidung. Masalah tu. Siapa terkena tak tahu lah. Kan? Benda tak najis. Tak original tak najis pun. Kau nak mainlah. Tapi tak senonoh lah tu cerita dia. Kan? Tak ada, dia kurang ayu lah. Kalau lelaki kurang handsome lah macam tu. Tapi secara asalnya benda tu tak najis. So macam kahak tadi dibuang kan, kita kata tak boleh juga, kena banyak kahak, maka mengganggu bacaan kita, maka tu buanglah tu, bayang. Kalau itu boleh, apa tak boleh nak buang kahak tu boleh? Kan mulut kita supaya boleh keluarkan benda berkenaan, apa salah dia? Yang berdehem isyarat ya. Anak datang, bah tak boleh lah. Itu tak boleh. Berdehem isyarat tak boleh. Isyarat tangan ya. Isyarat sekat ya. Isyarat tangan ya. Isyarat suara tidak. Ehem ke ohok ke hak ke tak boleh. Itu dia maksudkan. Dia kan kata masalah apa kita panggil apa? Masalah kahak tadi tak menyebabkan salah. Tu saya dengar cerita yang kawan saya ceritalah. Makcik tu punya taat dengan mazhab Syafi'i Malaysia. Mazhab Syafi'i Malaysia. Saya kata mazhab kita mazhab Syafi'i tak ada tajuk ni. Dia hem. 3 huruf tu batal. 3 huruf batal semayang. 3 huruf kan? Hem kan? 3 huruf batal. Mana boleh macam tu? Ustaz, kalau kita sembahyang tu dia lompat-lompat kita tak tahu je. Kita Jangan bagi tahan je. Kalau kata kita tu kan, macam dia duduk depan kita, angkat dia semayang, duduk tunjuklah. Tak timbul tajuk kita kena ni. Tosa ignore. Jangan jadi kesibukan. Tak, sebenarnya pertama sekali masalah dia kan, jangan jadi kesibukan. Cucu lompat lah. Pasal Nabi cucu dia panjat belakang, bukan setakat lompat. Nabi nak bangun, tengah sujud, Nabi nak bangun, Hasan dan Husin dia main belakang Nabi seorang, kau sembang kena kan. Okay. Nabi bangun kan, dia duduk atas Nabi SAW. Nabi tak ada ehem. Nabi tak ehem pun. Nabi biarkan, pasal nothing. Bahkan biasakan, pasal budak-budak tadi, biasakan dia dekat dengan semayang. Kalau kita hasil halau dia ingatkan semayang ni secret, tunggu umur dia dah dewasa sungguh gila-gila, tua, baru semayang. Tu, nenek dah tua baru semayang, kita tak tua lagi tak semayang. Kadang-kadang kita tak biasakan dia.
Sometimes budak tak biasa pergi surau dan sebagainya. Kes ni orang halau, kadang masjid kan bising. Saya kata biar je, tak apa. Kadang saya dah kau keluar lintas depan ni Ustaz, lintas belakang. Saya berhenti kejap lah cakap itu, tapi tidaklah saya halau dah. Jangan halau saya kata. Pasal once budak-budak ni kita halau, sekat dia datang masjid, dia payah nak ni. Satu, kedua, jangan bagi dia sembahyang seorang budak-budak saja. Memang dia akan tolak. Dia tolak sini, kawan dia siku. Lepas tu seorang menangis. Nangis kan. Lepas tu tumbuk kan. Jangan bagi tu. Kalau dia duduk tengah-tengah seorang dewasa, dia akan diam. Percaya saya cakap. Lepas saya datang kat Putrajaya, budak tu guling kat lantai lagi. Saya nak datang masuk surau tu. Buat apa ni? Orang dah mula start semayang. Dia tengah guling-guling. Dia golek sungguh. Dia golek macam ni. Golek. Dia golek yang tu. Dia tak faham kau. Kan? Lepas tu dia masuk dalam surau, soft budak, so dewasa. Saya kata macam ni. Saya ajak dia semayang sebab senyap sampai habis semayang. Tak ada terketik-ketik, tak ada pun. Tak ada tergulik-gulik macam tu. Sebenarnya macam tu. Dan masalah bila orang kita ni, orang Islam kita Malaysia ni, dia sibuk kata budak ini masih lagi berkulub, tidak membawa najis sebagainya, maka tidak akan ni. Dengar sini. Kalau sekiranya orang gila, bukan gila dah. Dia kata apa? Ada 3 alasan. Alasan dia 3 benda dia bagi. Dia kata pertama sekali pasal budak tu berkulub. Cucu Nabi atas Nabi SAW ni, dia kata tapi dah sunat awal. Tak tengok tajuk apa sebenarnya. Kalau dia kata orang dewasa, dalam mazhab Syafi'i kalau dia kata orang tu dewasa dan dia takut, kalau dia kata disunat, dia takut mati, maka tak disunat pun tak apa. Faham tak? Dia masuk Islam dengan keadaan dewasa. Tak putuskan soft pun. Siapa kata putus soft? Nak kata putus soft, dia kata tu tiang tu macam mana? Dia diam. Tiang putus soft. Okey. Lepas tu dia bising pula, dia kata budak ni baca tak betul. Habis pakcik baca gagap macam mana? Dan budak-budak tu baca lagi sedap dia pakcik tu. Budak tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Biji. Pakcik tu kan. Okey, pakcik yang gagap tadi duduk tengah soft, tak putuskan soft. Tu dia diam. Betul juga dia kata. Nah, janganlah halau. Kalau ketika budak ni tadi kita sentiasa tolak dia akan lari. Tak biasakan. Jadi macam cucu tu kan, biarkan je lah. Tak usah layan, jangan layan je. Dan kita layan macam Janganlah. Nanti lepas mayang dia cakap. Kata jangan. Kan nak rotan pun lepas mayang. Yang marah benda. Tanya kali jangan kacau nenek. Ketek kata. Dapat mati. Tapi jangan ketika tu. Jangan tengah mayang tadi tersyurul. Lantakkan. Sebab Nabi tak risaukan cucu. Tak ada lepas tu macam okey, lepas ni budak-budak je masuk masjid. Tengok Nabi, para sahabat Nabi SAW ketika tu, ada separuh tu angkat kepala, tahu tak? Punya lamanya Nabi sujud tu, sampai dia takut Nabi dah mati. Para sahabatnya tu, dia bimbang Nabi kena terkam dengan orang kafir dan sebagainya, sampai ada separuh tu angkat kepala. Oh, ada lagi. Nabi tak ni. Faham tak? Pasal dia, tapi Nabi tak katalah pada dia, kau batal semayang, ulang balik. Nabi tak kata. Pasal ada hajat keperluan yang terpaksa dia angkat kepala. Dah kat mana? Tengok apa jadi pada Nabi. Ada dikir macam kawan kita dekat Mesir. Kawan cerita apa? Diorang semayang. Budak Malaysia ni semayang. Lepas tu kemudian tiba-tiba sujud-sujud, tak bangkit-bangkit. Semua diam lama. Rupanya apa? Pak Imam terjun keluar daripada rumah, pergi kejar pencuri basikal. Pak Imam. Masalahnya dia nampak lah kot kereta depan tu, nampak tu dia terjun, dia kejar pencuri. Cerita kawan saya lah, cerita. Lawak juga. Jadi yang orang ramai pun tunggu, tak bangun-bangun. Masalah dia. Tu kisah dia. Jadi sebenarnya macam bila keperluan, ya, tak ada masalah, tak membatalkan sembahyang. Ustaz, kalau nak tunggu semua tu sama dengan Sama. yang tahap. Korek telinga je tidak. Kecuali kalau dia kata masuk dalat dan sebagainya, takkan macam dia Islam ni logik. Kalau dia kata kala jengking datang boleh bunuh dan sebagainya kan, macam itulah. Ular datang yang dibenarkan. So benda to avoid macam datang lebah kan sekian, tolak je lah. Tak ada masalah macam lawan je. Apa hal kau? Jangan bercakap dengan dia. Kan, jangan bercakap. Dia bahkan certain tajuk pergerakan dan solat tadi yang dibenarkan tanpa cakap. Faham tak? So jadi dalam ruang kahak boleh. Ehem apa salah masalah. Ehem bukan ehem isyarat. Ehem kerana clearing your throat. Masa orang clearing throat diam. Buat apa tu pakcik? Tengah lapangkan dekat pakcik. Pakcik tak boleh baca ni. Mana ada? Kan? Ini movement kita. Gatal garu lah. Cuma too much. Sampai kan mengganggu orang. Gitu kan. Siapa? Itu tak boleh lah. Kalau dia kata setakat garu, tu sudah, tak apa. Kalau dia kata garu gitu, gini. Ada budak, saya tengok ada batik, saya ingat sekali. Ada seorang budak ni, agak mungkin tak biasa semayang. Okay, tak biasa semayang, kita perasan. Budak-budak tak biasa semayang dengan budak biasa semayang, boleh perhatikan. Ini bukan nak ukur nenek bagus tak bagus Jangan nanti kita buat datang sini tengok, cucu aku bagus, cucu kau tak bagus. Tengok macam tu. Maksud dia sini, dia budak yang biasa semayang, dia akan diam. Dia diam, dia gerti nak pay attention. Walaupun dia tak faham apa imam baca, tapi dia akan diam.
Dan semua orang ajar dia diam. Okey, budak yang tak reti ni kan, dia duduk sebelah kita, kita rasa siku kepala dia. Dia macam, aku tahu budak ni asal. Kan, dia gerik. Kan macam budak biasa cikgu kata, dia situ, kan dia akan, faham tak? Dia sebenarnya bengang, marah, tapi tak boleh buat apa. Dia memang bapak suruh semayang, tak nak semayang, tapi dia tak terbiasa, dia terkeruk-keruk. Bentuk macam tu je. Kalau dia kata orang tadi, sama peringkat macam tu, ya. Pergerakan dia tadi yang terlampau banyak sangat, sampai bertentangan dengan kedudukan solat yang kita kena diam, tenang, khusyuk. Itu ya, kita membatalkan. Tapi kalau dia kata tidak, kalau macam tak boleh lah, macam pelik kan. Akatan solat apa tadi? Itu sebab kenapa kalau orang kata orang yang makan benda berbau jangan datang surau kan, orang punya gatal tahu dah kita gatal akan guling kat situ. Bukan setakat tu scratch badan kita dah kat dinding. Janganlah. Rumah dia tak boleh buat apalah kalau dia macam dia kentut lah. Bayangkan orang yang kentut kan, kalau dia kata kentut tak pernah berhenti, dia ambil wuduk semayang terus, kalaupun dia tengah semayang kentut tak ada masalah. Macam orang susul baul yang kencing dia mengalir saja kan, macam tu juga. Dia anggap orang yang ada uzur. Orang macam ni jangan pergi masjid sangat kan, tak digalakkan pergi masjid. Ya. Kalau apa, ada kucing dia datang tidur kat sejadah, kita either move dia atau move diri kita, tak ada masalah. Tak apa kan, kau rasa boring, tarik dia ke tepi, boleh tak? Kita move tapak lah. Tak ada, move tapak boleh, either one, tak ada masalah. Bagaimana kenapa Nabi SAW okay, ini bukan ni, Nabi letak sutrah, kemudian ada seekor kambing datang nak lintas depan Nabi. Nabi rapat diri Nabi sampai kambing tak lepas. Nabi sekat, tak benarkan. Memang kambing tak reti kita halang itu kambing. Bebek. Mana dia reti? Mana kambing tu diam macam, "Osh, dia halang aku." Oh, manusia faham. Kambing tak faham. So Nabi langsung ke depan. Badan Nabi sampai rapat ke dinding untuk rapat ke depan. Ada kata riwayat kata pokok. Rapat sampai kambing tak boleh lintas. So perbuatan tadi kita menyekat benda sebut, ya. Tapi kalau pakcik-pakcik ni kalau kata siapa pergi masjid, janganlah main tepi pintu. Kau tepi pintu orang lintas itu, memanglah orang akan lintas. Dia sekat. Gila lah itu, pergi cari tempat yang paling hujung, paling depan, atau belakang badan orang yang tengah duduk ke, atau tengah solat ke, belakang dia. Jadikan sutrah, ada sutrah untuk depan. Ini sunnah. Nabi suruh kita untuk buat benda berkenaan. Jangan bagi orang berdosa. Pasal the point is, jangan bagi orang berdosa. Sebab kalau orang tu berlintas depan kita, dosa dia kena tadi amat besar. Maka Nabi kata, kalau tahulah orang yang melintas depan orang yang solat, apa yang dia kena daripada dosa, nescaya dia akan berhenti selama 3 hari atau 3 bulan atau 3 tahun. Lebih baik daripada berjalan, kalaulah dia tahu mana besarnya dosa tadi. So kita bukannya lantak, kalau tahu hadis jangan lintas. Kita pun janganlah bagi orang berdosa. Pergi semayang betul-betul kat pintu. Ini pintu orang nak keluar masuk, situ dia semayang. Nampak sangat tak bijak. Carilah ruang tempat di mana orang takkan lintas. Kan pastikan macam tu. Maka hatta dalam hadis-hadis yang datang, dalam hadis datang berkenaan para sahabat, bila mereka nak solat sunat, mereka akan cari tiang. Cari tiang untuk mereka solat. Mereka, Macam ni kat Masjidil Haram tu. itu macam-macam bangsa ada kak. Yang pandai faham ada, yang bodoh tak reti pun ada, yang macam jenis ada. So jangan jadikan alasan, tapi pakcik tu pakai supan besar, mesti dia tahu. Tak kan, kat sana bukan macam tu alasan dia. Dan tadi dia paling jahil dekat kampung dia. Sebab paling besar, dia paling jahil. Macam mana? Pasal kita bukan alasan manusia tu di sana. Pasal di sana terlampau besar. Tajuk dia kita faham. Tu yang kita adab kita melintas depan orang solat macam mana? Kan sebab kalau dia kata orang-orang yang Wahabi ni dia suka tolong sekat orang Wahabi. Orang yang tak Wahabi tak buat. Yang Wahabi je buat biasa. Dia akan ambil rehal, dia letak depan orang tu, sebab tak nak bagi. Yang Wahabi je. Yang tak Wahabi dia langgar suka hati dia. Bukan maksud dia orang ikut sunnah. Dia tahu benda tu salah, maka dia akan sengaja cari barang letak depan orang tu. Sekat jangan sampai orang langgar depan orang tersebut. Ini cara mereka. Bukan sejadah, dia mesti tinggi lebih kurang sejengkal. At least sejengkal. Benda tadi, at least barang kita letak tu tinggi lebih kurang sejengkal. Yang sangan tu kita sekat kalau orang terlintas juga. Yang kita ni, kita semayang ni, jadikan diri kita ni kena ada depan kita ni paling kurang benda sejengkal tinggi. Itu cara dia. Dalam jarak kita sujud, bukan sebatu depan tu. Tu ada sutra saya depan ujung sana. Tu gila nama dia kan. Orang lintas depan tu. Jadi kita jadikan paling kurang depan kita. Dan biasa tempat jagaan kita depan kita lah. Jarak kita sujud. Itu je. Jangan pula orang tu lintas depan tadi kita kejar. Kita kejar. Sebab apa? Tu, dia lintas depan saya. Tak. Yang depan kita je. Tapi itu saya kata, yang golongan, yang orang-orang yang prihatin, dia akan letak kawan tu semayang kan. Dia tengok ni, dia akan letak orang tu. Tolak situ. Ada itu ada tarik ni kawan tu pergi keluarkan tiang pun ada. Nak betulkan supaya jangan sampai orang lintas depan kawan berkenaan. Manusia ramai sangat, tapi yang jaga adab tak ramai. Faham tak? Adab, manusia yang beradab lain.
Kan nak cium Hajar Aswad, siku kepala orang, lepas tu bangga dapat cium Hajar Aswad sambil tumbuk orang. Gila ke? Kan? Dia salah kan? Dalam Islam tak salah. So jadi secara asalnya di sana ramai sangat manusia, tapi yang beradab masih ramai lagi. Masih ramai orang menjaga bab-bab ni. Nampak orang semayang, dia kata ya Wahabi lah buat kerja ni. Yang lain tak kisah, lantak langgar. Pasal orang yang jaga sunnah akan letak benda ni. Dia tak nak, bukan setakat dia yang orang tadi tak ada masalah, tapi orang lain akan berdosa. Setiap kali lintas depan kawan tadi, orang akan berdosa. So that's why dia saja letakkan. Even tengah surau, saya tengok macam dekat Jeddah ke kat mana, dia ada siapkan benda untuk letak depan orang. Ada benda macam tu untuk letakkan. Kalau kita nampak orang semayang, kita ambil, kita letak depan orang tu, so that kita boleh lintas depan dia. Walaupun dia semayang berjemaah belakang ni pun, kita kena ada ni. Jadi benda ni penjagaan sunnah Nabi SAW yang Nabi arahkan. Bahkan Nabi SAW sejak bawa tongkat pendek untuk benda tersebut. Bukan bawa tongkat tadi untuk macam apa, macam inilah tongkat Musa, bukan. Kan, ini tongkat yang Nabi gunakan untuk cacak kat tanah. Kalau kita ambil semayang, Nabi akan cacak. Tak nak bagi supaya ada benda lintas. Lintas lepas tu lintas lah. Apa lintas? Babi lintas depan tu pun tak apa. Yang sebelum ni, walaupun kambing yang halal pun tak boleh. Kambing yang halal pun Nabi tak boleh lintas. Kalau yang ada lepas tu lintas, apa yang lintas? Faham tak? So, jadi konsep itu konsep masalah pergerakan. Dalam solat memang ada yang dibenarkan. Jadi bila berkenaan dengan tajuk suruh diam ni, memang kita kata benda tersebut mungkin ada peringkat awal tadi. Dia macam biasa gradually, sebelum diharamkan sama sekali berkata-kata, mungkin ada yang perlu hajat. Keperluan boleh. Macam Zaid bin Arqam katakan, turun ayat ini di Madinah, barulah semua sekali dibatalkan. Sebab kenapa macam Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika dia bercakap, orang persoalkan kalau dia Muslim, macam dia tak tahu. Dia solat, tapi dia tak tahu solat tak boleh cakap. Kenapa dia tak tahu? Sebab zaman Nabi dahulu kan, ada datang jumpa Nabi, tahun depan baru jumpa. Tahun depan baru jumpa setahun sekali. Ada jumpa seminggu, ada jumpa Nabi, kemudian 3-4 tahun akan datang baru jumpa balik. So keadaan tersebut menyebabkan, contoh macam orang itu ketika tukar kiblat. Ketika tukar kiblat, beralih daripada Mekah pula, daripada Baitul Maqdis ke Mekah, ke Kaabah, Masjidil Haram, ada setengah para sahabat yang tak tahu. Sehinggalah lepas dapat tahu, dia kata, berapa bulan dah kami solat masih lagi menghadap ke sana. Nabi dah tukar benda berkenaan, dia tak tahu lagi. So benda macam itulah, macam pasal ni gradually. Tapi di akhirnya kita fahamlah macam ni dilaksanakan. Solat itu tak boleh bercakap-cakap. Pergerakan dibenarkan ada. Lebih dari 3. Kalau pergerakan yang dibenarkan tadi tak ada masalah. Ambil tisu, letak kat mulut, dia dah ngam balik. Kan? Ni. Kan? Tak boleh gerak. Kenapa? Dah dua. Okey, lama. Kan? 1, 2. 2, 1. Angkat, 2. Okay. Berhenti tu. Kenapa? Nak berkahat tak boleh berhenti. 2 kan? Dia 1. Kan orang kita bila jalan nak betul nak isi sound, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Jalan je lah. Takut betul. Kan lambat-lambat, pelik-pelik, tak tahu kenapa. Kalau macam tu lah kes nak buat kahak tadi. 1, 2. Aduh. Kan satu diam lama. Kalau itu kalau makmum biasa tak ada masalah kan. Kalau imam tak jenuh. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lama tunggu. Sebab apa? Nak buang kahak. Kalau dia kata tak ada, tu je. Buanglah. Itu yang dibenarkan. Mungkin ada orang kata, jijiknya. Nabi ajar. Takkan nak kata Nabi jijik pula. Nabi lebih tahu apa yang patut, apa yang tak patut. Takkan orang kata dia baca tak betul. Macam mana pula? Tu clearing terus, tak ada masalah. Bagi syarat, salah. Faham Jelas? Tadi yang diharapkan cakap-cakap tu diharapkan di Madinah. Bukan. Dia Zaid bin Arqam pasal dia sebut Zaid bin Arqam kata tu sebab apa? Sebab benda tu turun ayat Quran tadi. Jadi kita kata kisah yang Nabi kita kata Ibn Mas'ud di Mekah lagi. Tapi kita kata macam inilah. Para ulama kata mungkin ada gradually. Dia gradually. Pasal apa? Ketika Zaid bin Arqam cerita, dia kata seorang itu akan bercakap dengan teman dia pada hajat. Untuk satu hajat dalam solat. Ayat tu turun di Mekah. Di Madinah. Maksudnya sini, ketika Nabi start dah berhenti berjawab salam, dah mula dah. Tapi mungkin ada lagi yang dibenarkan. Keperluan tertentu ke, benda penting ke dan sebagainya. Kau dah tak ada mesyuarat ke? Kau tak pernah mesyuarat ke? Kan? Hari ni ada mesyuarat tak? Kata. Kan? Dia tanya kawan dia. Kawan dia kata tak ada. Contohnya tu kan. Jadi secara asalnya dia ada yang dibolehkan. Tapi dah turun ayat tadi totally. Tak ada satu pun kata-kata tadi. Hatta macam saya sebutlah, yang dibolehkan dalam solat tadi, yang orang tu cakap, yang kita kata kira luar daripada bacaan solat, yang selain daripada ni adalah tu subhanallah kalau imam silap. Perempuan ni tepuk.
Tapi ustaz jauh sepatu macam nak dengar. Tepuk je lah. Macam ni. Susah masa di Mekah tu bukan berdasarkan dalil lah. Bukan dalil lah. Ayat tu tak turun lagi. Bukan ayat lah. Tapi Nabi katakan Allah Ta'ala memperbaharui pada urusannya apa dia kehendaki. Dan di antara benda Allah Ta'ala baharui urusannya adalah apa? Bila kamu solat, janganlah kamu berkata-kata. Tapi mungkin ketika tu tak semua lagi. Tak semua lagi. Mungkin ada lagi. Pasal jadi bila sampai di Madinah, dia totally jadi semua sekali. Wa qumu lillahi qanitin, maka bangunlah kamu Allah Ta'ala dalam keadaan diam, senyap, tunduk. Maka di situlah baru semua sekali. Faham? Dia pasal gradually. Dia ada benda sekian, ada peringkat yang kedua. Ini para ulama cuba nak gabungkan dalil tu. Macam mana keserasian dia. Ini sebelum hijrah. Yang ini ketika di Madinah. Kalau ayat ni turun di Madinah, macam mana pula orang kat sana dengan perintah turun? Bahkan Zaid bin Arqam kata turun ayat tu baru berhenti. Sedangkan kat sini Ibn Mas'ud kata dia bagi salam pada Nabi dah start. Tak jawab dan Nabi tak benarkan jawab dan Nabi kata sekian-sekian. Cuma mungkin kat situ macam Zaid bin Arqam, dia punya hadis, dia kata pada keperluan dalam solat. Mungkin ada lagi benda tu ketika tu diizinkan lagi pada benda tertentu. Tapi bila datang macam itulah kes Muawiyah bin Ka'ab Sulami, dia pergi yarhamkallah dekat kawan sebelah tu. Okay, pasal mungkin dia ingatkan masih lagi boleh. Tapi Nabi terangkan solat ini hanyalah takbir, tasbih, qiraah, tasbih, takbir, zikrillah. Tak boleh ada dalam kata-kata manusia. So jadi start tu kata-kata manusia tak boleh, perbuatan manusia pun tak boleh. Cuma yang tambahan tadi, yang tambahan perbuatan manusia tadi, kita bagi cakap tak boleh, benda lain tak boleh. Main game tak boleh. Kan? Jauh SMS tak boleh. I'm praying. Hashtag kan? Hashtag angkat gambar selfie, I'm praying. Kan? Kata gila yang tu, ada orang ngik-ngik suka tunjuk. Okey? Wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir sambung wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, fa in khiftum, ayat 239 fa in khiftum fajiljalan aw rukbana, dan jika kamu dalam keadaan ketakutan, maka dalam keadaan berjalanlah. Maksud solat tu dalam keadaan berjalan. Aw rukbana, atau dalam keadaan menunggang. Fa idza amintum, maka apabila kamu telah aman, telah selamat, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka ingatlah Allah Ta'ala, melaksanalah benda-benda yang mengingatkan kamu kepada Allah Ta'ala. Dan solat itu sebagai contoh, pasal solat itu dilaksanakan untuk mengingati Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Taha, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat itu untuk mengingatiku. Mana takkan orang tu dikatakan mengingati Allah Ta'ala kecuali dia solat. Mana orang tu boleh kata saya sebut nama Allah, tapi Allah Ta'ala tak nak macam tu. Allah Ta'ala letakkan guideline, ingat pada dia dengan apa? Solat. Okey. Jadi apabila Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga solat semua sekali dan mendirikan segala batasannya, dia telah menegaskan ataupun mengetatkan lagi perkara tersebut dengan kesungguhan dan dia sebut satu keadaan yang akan jadi seorang tu disibukkan orang sebut pada keadaan tadi daripada menunaikan solat di atas bentuk yang sempurna, iaitu apa? Ketika dalam keadaan peperangan dan juga ketika peperangan ataupun ketika peperangan. Jadi Allah Ta'ala nyatakan fa in khiftum, maksudnya kena buat juga walaupun dalam keadaan yang paling kritikal, akan boleh dibunuh ketika itu kerana sibuk solat kan. Takkanlah orang tu datang nanti kita sibuk dalam solat, macam mana orang tu datang serang kita. Maka Allah Ta'ala kata fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kamu dalam keadaan ketakutan, maka solatlah dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan menunggang. Baik, maksud dia solatlah di atas keadaan apa keadaan sekalipun, berjalan kaki ke ataupun menunggang. Maksud dalam keadaan menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Sebenarnya disebut Imam Malik, yang disebut oleh Imam Malik, rahimahullah, daripada Nafi', daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dahulunya apabila ditanya berkenaan solat khauf, dia akan menceritakan. Maksud dia kan kita belajar solat khauf, diterangkan berkenaan dua barisan, satu barisan menghadap musuh, ikut bersama imam, satu barisan akan tunggu belakang, berkawal. Lepas tu kemudian saf pertama habis sembahyang imam, kemudian imam akan tunggu, diorang akan habiskan, lepas tu diorang habis, saf kedua akan masuk sembahyang bersama imam, dan saf kedua akan berjaga. Okey, lepas tu dia lepas ceritakan sifat solat khauf tu, kemudian dia berkata, jika sekiranya ketakutan itu bersangatan sangat, lebih dari itu, mana tak boleh langsung tenang, memang musuh tu serang tak boleh berhenti, tapi kena solat juga, maka solatlah dalam keadaan berdiri di atas kaki mereka solat di atas, berdiri di atas kaki mereka, ataupun dalam keadaan menunggang, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Dan dia berkata Nafi', aku tak lihat Ibnu Umar ini menyebut perkara tersebut kecuali ia daripada Nabi SAW.
Takkan mereka nak mandai-mandai baru cara tadi. Mana maksud dia kalau tak boleh juga, dah terlampau terlampau ni sangat. Solat tetap kena dibuat walau dengan kiblat atau tidak menghadap kiblat. Maka mungkin ketika waktu dengan sebut tidaklah sujud kan, musuh datang Allahu akbar, ketok kena kepala. Bukan. Maksud dia solat tadi dengan isyarat saja. Kan? Mana dia dalam tu Allahu akbar, sami-Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia tundukkan kepala saja. Ni macam tu je. Tak, dan menghadap kiblat atau tidak kiblat. Dia bukannya jangan rukuk. Rukuk musuh pukul kepala, jangan salahkan orang lain. Awak tak belajar fiqah, kan? Tak belajar cara solat dengan betul kan? Dengan solat ketika khauf. Dalam macam solat atas kenderaan lah, mana ada sujud. Dia tu berdiri sujud kan, jatuh dari kuda, patah pinggang, betul? Kan? Pasal dia akan, kita punya solat tadi, kita akan tunduk, bangun tunduk tu dalam keadaan yang macam tu. Yang kita kata bukanlah dalam keadaan apa habis. Bahkan sujud dengan rukuk tu dibezakan dengan bawah sikit je sujud bagi rukuk. Macam dia orang sebut Allahu akbar. Kan? Bahkan mata dia pun tak ada masalah, dia menghadap kiblat ke mana sebagainya, tak ada masalah ketika tu. Kan lepas tu apa bila dia Allahu akbar, dia tunduk sikit kan. Sami-Allahu liman hamidah, Allahu akbar, rendah sikit dibanding yang awal. Itu Allahu akbar, Allahu akbar, lepas tu bangun balik Allahu akbar. Di situ je. Dan bahkan dalam solat khauf kebaikannya dia teringkas pada 2, bukannya 4. Solat khauf 4 pelik dah. Dia dah qasar dan qasar yang bolehkan adalah apa? Ketika peperangan, ketika khauf. Selain daripada musafir, kan pasal ayat yang datang berkenaan dengan solat qasar dalam surah Nisa tu sebenarnya berkaitan tajuk masalah peperangan. So, jadi memang dalam perang lagi dahsyat, lagi kenalah. Bukan tentunya apa benda berkenaan. Okey. Bimbang diserang oleh musuh, maka boleh kamu sembahyang dalam 2 saja. Jadi dalam keadaan peperangan tadi lebih dahsyat lagi. Memang nyata dah musuh tu ada, maka dengan cara tersebut solat dia. Baik. Diriwayatkan oleh Bukhari. Diriwayatkan ia oleh Bukhari dan ini lafaz Muslim. Lafaz ini baca ini adalah lafaz Muslim. Dan oleh Muslim juga daripada Ibnu Umar, beliau berkata, dan jika sekiranya ketakutan itu adalah bersangatan dari itu, lebih teruk daripada biasa, yang tak boleh buat soft dah, terlampau teruk sangat ketakutan, mana musuh boleh terang bila-bila masa, diam mana pun musuh akan serang. Okay? Dia kata fasalli raqiba, maka solat dalam keadaan menunggang. au qaima, ataupun dalam keadaan berdiri apa? Tumi'u ima'a, yang kamu apa? Isyarat dengan isyarat ni, kepala aje. Dia kan, mata jangan begitu. Kat musuh pukul kan salah. Jadi dia dalam keadaan dapat ruang sikit je, mungkin 5 minit, tak lama, tapi berdiri. Solat tu tak duduk pun. Macam tu je. Kan kalau perlu bergerak akan bergerak, tapi kan Allahu akbar. Kan? Ya. Kira tangan pun musuh memang tahu kalau solat tangan tu tak boleh pun dia tegak pun tak apa. Tapi dia akan isyarat saja, isyarat tu. Yalah kalau pegang pedang macam tu macam mana pula? Kan? Pedang tengah kanan situ, pedang sebelah tu. Kan tunggu kepala calar muka pun tahu. Kan? Jadi maksud dia akan pergerakan solat tadi, dia tunduk kepala je. Kepala saja tunduk. Tapi maksud dia itu dalam ketakutan yang bersangatan sangat. Dalam ketakutan yang biasa, yang memang musuh kita nampak dah, tak ada jangkaan kita cari dia akan datang dari arah itu saja, maka ketika itu solat tu dibuat soft. Dibuat dalam keadaan berbaris. Yang ini tidak, dibuat dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Saja tidak ada sujud. Yang itu ada sujud rukuk, yang tak ada sujud rukuk. Sujud rukuk tu tak ada bukan ke badan. Sujud rukuk tu hanya isyarat kepala je. Isyarat kepala saja, bukannya dengan tu. Dengan apa keadaan tadi. Okey, baik. Dia kata mana pula hilang. Dan dalam hadis Abdullah bin Unais Al-Juhani, apabila dia diutuskan oleh Nabi SAW kepada Khalid bin Sufyan Al-Hudhali untuk dibunuh Khalid bin Sufyan ni, dan dia dahulu dia berada di arah Uranah ni dekat kawasan Arafat. Maka apabila dia berhadapan dengan orang berkenaan, datanglah datanglah waktu solat asar. Dia nak mula bertempur tapi solat asar datang. Maka beliau berkata, maka aku bimbang akan terlepas aku solat asar terlepas daripada aku. Maka aku pun mula solat dalam keadaan aku apa? Bagi isyarat dengan kepala je. Mana nak bertempur dah, waktu solat dah masuk. Dia orang tak bimbang, takut nanti kan bertempur kan sampai extend tak ada solat, maka dia orang solat ketika waktu tu dalam keadaan imak, mana isyaratkan dengan kepala je. Isyarat kepala je. Allahu akbar, subhanallah hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia dengan bacaan jugalah, tak ada Allahu akbar, Allahu akbar, tak ada, tak sebut langsung. Kan? Tasbih rukuk, tasbih sujud jalan. Ni ada tak ada tasbih langsung, masalah lah. Allahu akbar. Saya tengok ada orang tu laju gila semayang. Yang saya kata hilang dah spesies ni. Ada lagi. Kan? Serius. Kan dia macam
Allah Akbar. Kita macam kan nak patuk ayam tak juga pasal dia lembut. Ayam tu keras sikit macam gitu-gitu kan. Dia macam gitu. Tak tahu lah jenis apa. Salah tu. Banyak spesies kan. Ayam ada, gagak ada kan. Salah. Okey. Maka dia kata kerana bimbangkan benda berkenaan, maka aku solat, dia kata dengan isyarat je. Ini kepala je. Dengan gerakan kepala. Tapi mata masih tengok lah. Bukan mata tak tengok langsung Bukan mata pejam mata lagi masalah. Musuh dia pun solat kita serang. Siapa dia pejam mata lagi dah. Tadi pasal dan ketakutan tadi, bimbang musuh serang bila-bila masa. Solat kena buat juga. Nak sujud dan rukuk dan sebagainya, takut diorang akan panah dan sebagainya, maka dia akan solat keadaan macam tu. Solat dalam keadaan bersedia. Tapi kepala saja yang dia akan digerakkan. Okey. Dan hadis dengan panjangnya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan sanadnya dengan sanad yang elok. Dan ini adalah di antara kelonggaran Allah Taala yang Allah longgarkan untuk hamba-hambanya, dan digugurkan dalamnya, yang digugurkan dalamnya segala keberatan ataupun sekatan daripada mereka. Mana benda tu sampai peringkat jelah, tangan duduk mana pun tak kisah, hadap kiblat ke tak hadap kiblat pun tak kisah. Tak ada kiblat tak ada masalah. Masalah agenda wuduk pun tak ada masalah dah ketika itu. Wuduk pun hilang. Kan kalau ada kata wuduk kan, nak ambil wuduk kan kena panah pula. Jadi keadaan yang dan sangat-sangat ketakutan, faham tak? Sangat-sangat ketakutan. Maka kan kata tu dia tepuk je tanah tu, Allahu Akbar. Terus je. Okey. Dan dia kata telah berpendapat Imam Ahmad pada nasnya bahawa solat khauf ni dilakukan pada sebahagian keadaan rakaatnya satu saja. Bila musuh dah bertempur sangat kan, rakaat tu akan jadi satu saja. Bila dua tentera sedang bertempur, solat tu dibuat tapi dalam keadaan satu rakaat saja. Menurut mazhab Ahmad. Ada mazhab lain yang kata dua, masih lagi kekal dua lah. Okey, dan di atas itu diletakkan hadis hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud dan juga Nasa'i, Ibn Hibban, Ibn Majah, Ibn Jarir daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Allah Ta'ala memfardukan di atas lidah Nabi kamu. Allah Ta'ala fardukan atas lidah Nabi kamu solat ketika hadir, ketika waktu tidak musafir 4 rakaat. Ketika musafir 2 rakaat. Dan ketika ketakutan 1 rakaat. 1 rakaat. Dan ini pendapat ini dipegang oleh Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, Dhahhak dan lain-lain. Dan telah memilih pendapat ini Ibn Jarir At-Tabari. Okey. Dan berkata Imam Bukhari, bab solat ketika munahadhatul husun wa liqa'il adu. Bab ketika menanti tengah-tengah kubu tu, kita tengah menantikan kubu, takut kubu tu akan diserang sebagainya, ataupun kita nak masuk dalam kubu berkenaan, atau kita bertemu musuh. Imam Bukhari letakkan hadis berkenaan dan berkata Auza'i, sekiranya kiranya tengah bersiap sedia tentera tu untuk penaklukan. Dan mereka tak mampu untuk solat. Mereka solat dengan apa? Memberi isyarat saja. Setiap orang solat masing-masing. Jika mereka tak mampu untuk tangguh gitu pun tak boleh. Maka apa? Tangguhkan solat sehingga apa? Selesai peperangan dan mereka rasa aman. Dan mereka akan solat 2 rakaat. Mereka tak mampu juga solat 2 rakaat. Okey, jika mereka tak mampu untuk solat mereka akan jika tak mampu juga mereka solat 1 rakaat dengan 2 sujud. 2 sujud. Okey. Jika tak mampu mereka akan mereka akan yujzihim. Kalau sekiranya mereka tak mampu juga, mereka dengan takbir dan mereka tangguhkan sehingga mereka selesai peperangan dan juga dia aman. Ini pendapat yang dikatakan oleh Makhul, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku telah hadir dalam satu penantian untuk nak masuk kubu jadi ketika tu mana benda tu berlaku ketika mana hampir-hampir fajar nak menyingsing, dan ketika itu peperangan telah mula sengit, maka mereka tak mampu untuk solat. Maka kami tak solat, mereka setelah naiknya matahari baru kami solat. Maka kami solat dia dan kami bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu kami dibuka oleh Taala untuk kami negeri berkenaan. Kami dapat penaklukan tu berlaku. Ini berlaku, dapat penaklukan. Okey. Dan tidak mengembirakan kami, tidak mengembirakan kami dengan berbanding solat itu dunia dan seluruhnya. Dapat solat juga walaupun dalam keadaan macam tu, happy, so happy. Apa gembiranya mereka dapat solat berkenaan. Dan inilah lafaz Bukhari. Mana mereka nak buka takluk. Kalau dia kata ketika penaklukan nak dibuat, kubu tunggu, diorang solat, dia kan orang baling macam-macam daripada atas, dia boleh tembak tau. Yang sebab itu diorang boleh solat tapi dalam keadaan macam tu. Jadi kalau tak boleh, kalau tak boleh aman, tangguhkan kemudian. Jika tidak, kalau isyarat pun tak boleh, maka kita tangguhkan. Baik, berhenti kat sini. Sambung kemudian. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.